Allah, abang-abang sekarang kalau abang-abang ada isteri yang sedang mengandung, ingatlah, isteri abang yang sedang mengandung tu dibicarakan susah kandungannya itu oleh siapa? Oleh Allah. Di mana? Dalam Quran. Sayangilah dia. Kita yang tak mengandung ni pun lenguh, nama dia boroi. Mengah nama dia. Naik tangga mengah, makan nasi Arab mengah, naik motor mengah, turun kereta mengah. Kenapa abang? Perut mengah. Bayangkan isteri kita 9 bulan. Dia kena masak wala mengandung. Dia kena bangun sahur wala mengandung. Dia kena dukung anak yang 2 tahun setengah walaupun dia mengandung. Dia kena pergi sekolah jadi cikgu walaupun mengandung. Dia kena pergi market pun kena pergi beli barang walaupun mengandung. Dia kena. Tuan-tuan bayangkan selepas perintah Allah suruh kita berbuat baik dengan Allah, beribadat kepada Allah, bertauhid dengan yang betul kepada Allah, datang perintah Allah pula suruh kita ni buat baik dengan mak bapak. Menunjukkan besarnya perintah untuk berbuat baik dengan ibu bapa. Selepas diletakkan menyembah kepada Allah, beribadat kepada Allah. Lepas itu kata Allah, dengan mak bapak kamu tolong buat baik-baik. Jadi jangan kita duk pandang lekeh dengan mak ni. Jangan kita duk pandang rendah dengan bapak kita. Dengan alasan bapak kita tak ada pendidikan tinggi. Setakat darjah 6 je. Kemudian berhenti sekolah, kerja. Mak kita pula buta huruf. Ada ke ustaz orang buta huruf? Ada pun tak ada pula. Di sekolah saya 2 orang buta huruf. Tak boleh baca, tak boleh mengeja. Tapi gaji pandai mengira, menyerat. Memang tak boleh baca. Tak pergi sekolah. Tak sekolah. Tak boleh baca. Saya kata masuklah kelas. Tak apalah ustaz. Tak boleh baca pun boleh kahwin juga. Yalah, betul lah tak. Orang buta pun boleh kahwin. Apatah lagi buta huruf. Yang faham-faham, tak faham sudah ustaz. Jadi jangan kita hari ini merendahkan mak bapak kita dengan sebab dia pelajaran rendah daripada kita. Jangan hari ini kita ni kaya, mak bapak kita pula duduk di kampung, kita ni pandang tinggi lebih daripada mak bapak kita. Jangan rasa kita ni dah tok guru, kita ni ustaz, kita ni pendakwah, da'i, asatizah, maka kita hari ini tak hormat pada mak bapak kita. Siapa pun kita, baik kita ni pegawai ke, pegawai waran ke, general ke, misai melintang ke, bila berhadapan dengan mak bapak, lembutkan misai itu. Turun ke bawah. Jangan duk urut misai depan mak macam saja Senin. Jangan. Allah Ta'ala pesan kepada kita, supaya selepas beribadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, nombor 2, mak bapak. Maksud dia apa? Maksudnya ialah kalau kita semayang rajin sekali pun. Hitam dah hari ni. Oh, rajin semayang. Tak hitam macam mana tuan-tuan? Duk tekan dekat bucu sejadah. Benang yang timbul tu. Dia tenyih, habis-habis salam tinggal kat cermin. Hitam. Patut hitam pun. Ada juga orang yang semayang rajin sungguh. Tanda dia ada sini. Ada orang yang tak pernah tinggal surau masjid. Asal jemaah dia sampai. Asal jemaah dia sampai. Asal dia sampai jemaah. Allahu Akbar. Zikir ni, tasbih dia bukan lagi tasbih rantai tu. Tasbih dah cincin di jari. Sambil dengar ceramah pun. Subhanallah, 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 subhanallah. Hebatnya. Tetapi dia tak buat baik pada mak bapak dia. Ada nilai sembahyang dia. Ada nilai zikir dia. Ada nilai jemaah dia. Mak sakit tak datang, mak sakit tak bela, bapak dihalau. Langsung tak tanggung mak bapak, tak peduli langsung. Menikah hari itu pun tak minta izin bapak. Menikah hari itu pun tak minta reda daripada mak ayah. Tiba-tiba menikah. Siapa ni Din? Inilah isteri saya, mak. Siapa ni Leha? Ini suami Leha, mak. Orang mana? Tanzania. Jauh ni. Jauhnya. Kamu tak dapat ke dengan orang Gajah ke? Orang Jasin ke? Jauh benar kamu dapat ni Leha.
Kamu tak bagi tahu pada aku pun boleh. Sebab hari ni kenapa yang manusia hari ni dia meletakkan bahawa tak perlu lagi nak minta izin pada mak bapak. Tak perlu lagi nak minta redha pada mak bapak. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, redallah fil redal walid. Keredaan Allah letaknya pada keredaan mak bapak. Kenapa yang dia tak rasa tak perlu minta redha mak bapak ni? Sebab dia sombong. Sombong, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran. Supaya kita berbuat baik dengan mak bapak. Kerana kita ni akan dikembalikan balik pada mak bapak. Asal kita. Memang kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa ilayil masir. Kamu akan dibalikkan balik. Bin pada siapa? Siapa mak kamu? Siapa bapak kamu? Macam mana kita nak lepaskan tanggungjawab kita? Ada yang lebihkan isteri lebih daripada mak dia. Ada yang lebihkan isteri dia lebih daripada bapa dia. Ada yang lebihkan girlfriend, boyfriend lebih daripada mak bapak dia. Sedangkan isteri Kak Leha, belum tentu Kak Leha ni isteri suami Kak Leha tu seorang Kak Leha. Mungkin selepas ni 2 orang suami. Mungkin suami kita menikah 3, menikah 4. 2 hari lepas saya buat rakaman dekat TV Hijrah di Kuala Lumpur. Tengah dia buat rakaman tu datang satu abang lalu bawa borang. Borang nikah ke abang? Oh tahniah. Kali ke berapa? Yang ketiga ni Ustaz. Wow. Menung saya tuan-tuan. Kali ketiga. Selama rok dia je berjalan tadi. Kita jangan kata 3, seorang pun susah. Dia ya. Oh hebat. Pada spek mata tu pun tahu 3. Bila. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita yang seorang ni pun tak lepas lagi abang kita 3. Tak. Begitu juga isteri ni, kita tak boleh kata kita ni seorang je isteri suami kita, atas 2, 3, 4. Dan hari ni dibubuh pula nama yang tak apa nak cantik nama dia. Siapa tu? Penyondol. Penyondol pula ada bagi 4. Begitu juga abang-abang, abang-abang tak boleh kata abang-abang ni suami isteri abang seorang. Belum tahu. Mungkin abang-abang bercerai, isteri menikah lain. Mungkin abang-abang mati dulu, kemudian isteri dapat suami baru. Semalam saya ceramah di Jitra, saya singgah di Gurun RNR. Beli kuih biskut loyang lah apa semua. Satu akak tu panggil saya. Ustaz Kazim kah? Ustaz Kazim kah? Dah, serupa je muka. Tahu Ustaz Kazim. Dia punya kuatlah menjerit. Ustaz Kazim, oi Ustaz Kazim. Apa hai pula kak ni? Saya pun belilah dekat dia. Kuih bakar. Beli putu kacang dia. Saya tanya dia, kak anak apa orang? Anak 3. Oh, 3. Suami nak masuk 2. Astagfirullahaladzim. Suami nak masuk 2. Tuan-tuan faham apa maksud dia? Suami kita boleh ramai, isteri pun kita boleh jadi ramai. Tapi mak bapak, satu mak, satu bapak. Dia takkan jadi bekas. Siapa tu Din? Bekas isteri. Siapa tu Leha? Bekas suami saya. Siapa tu Nam? Oh, yang tu bekas saya punya laki. Siapa tu Mat? Itu bekas mak saya. Sekarang bukan lagi. Hang gila ke apa ke? Mak sampai bila-bila pun dia mak, bapak sampai bila-bila pun dia bapak. Dia tak akan jadi bekas. Tapi mak mertua boleh jadi. Oh, dia tu bekas mak mertua aku. Mak angkat. Oh, dia tu bekas mak angkat aku. Tapi tuan-tuan, nak jadi bekas pada mak kandung, bapak kandung, tak akan jadi. Dialah selama-lamanya pak kita, dialah selama-lamanya mak kita. Ini yang saya katakan tadi ni. Kita akan balik pada mereka. Bin apa, mak hang siapa, pak hang siapa. Subhanallah. Isteri boleh cari lain. Suami bersepah kak. Akak kalau suami akak mati, bersepah kak. Oi, jantan lain. Nung, di KL nung. Bangla ada, Myanmar, Nepal.
Apreka banyaknya. Betantan setiap hari turun ke terbang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kenapa yang hari ini ada orang merasakan tak perlu lagi nak minta restu mak, izin bapa. Berbeza dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu nak sekolah mana pun tanya ayah. Nak masuk universiti mana pun tanya mak. Nak beli motor pun tanya mak. Mak, RX ke RXS? Zaman dulu tu 80-an. Mak, nak beli RXZ ke RXS? Mak dia kata RX pun bagus. Nampak? Pasal apa yang dia tanya? Mak, pasal dia minta duit mak. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Kalau mak nak suruh saya beli RXZ, mak top up lah sikit. Tanya mak, nak menikah pun ikut suka mak lah. Baik pada mak, baiklah pada saya terima je mak. Kata dia. Sikut je. Ayah kata okey, saya okey. Sekarang, saya pun ada pilihan saya ya. Saya pun ada taste saya ya. Ayah betul boleh. Tapi dalam bab ni, udah jadi anak Ustaz Zali tuan-tuan. Sebab apa yang dia jadi macam tu? Sebab dia dah banyak menggunakan perkataan sombong. Sombong ini akan berlaku daripada apa? Bila dia menggunakan 4 perkataan. Ana, li, indi, nahnu. 4 perkataan ni bila dia pakai je tuan-tuan, dia akan jadi rosak. Nombor 1, ana. Ustaz, nama saya Ana, Ustaz. Nama penuh Rohana. Saya bahasakan diri Ana. Itu nama awak. Ana ni maksudnya saya. Ana ni maksudnya aku. Bila kau mula menggunakan perkataan saya, bila kau mula menggunakan perkataan aku, dia dah mari dah. Surah Al-A'raf 12. Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 12. Allah Ta'ala kata pada malaikat, malaikat, sujud pada Adam. Maka sujudlah. Fasajadu illa iblis. Semua sujud melainkan iblis. Allah tanya pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Iblis, apa yang kau tak sujud pada Adam bila aku perintah pada dia? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ni dia. Orang makhluk yang mula menggunakan perkataan saya lebih baik daripada Adam. Ialah namanya iblis. Dia guna perkataan apa? Ana, aku. Aku daripada api. Dia daripada tanah. Mana boleh aku nak tunduk pada tanah? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab tu hari ni orang mula rosak bila dia guna perkataan saya. Mak. Mak ni pun menumpang rumah saya tau. Saya pun ada pilihan sendiri mak tau. Bapak, motor bapak tu saya yang bayar tau. Banyaknya saya. Dia mula jadi sombong. Kalau saya tak duduk rumah mak pun, mak, saya dah ada rumah Putrajaya, mak. Dia jadi macam cerita anakku Sazli. Menunggu masa je nak keluar pada rumah bapak ni. Bapak tahu. Saya ada rumah di Singapura. Bapak tahu. Sekarang, bapak tidak lagi mampu menjaga saya, memberi wang pada saya. Sekarang, saya mempunyai wang yang banyak. Bapak tahu. Dia jadi sombong. Tu nombor 1. Nombor 2, perkataan li. Siapa yang menggunakan perkataan li ni? Yang mula-mula pakai? Firaun. Bila Firaun dia tanya kepada umat dia, kamu nampak itu sungai, kamu nampak itu negeri Mesir? Negeri Mesir ini, sungai-sungai ini mengalir kerana aku. Li itu maksudnya apa? Pasal saya. Sungai Nil ni mengalir kerana aku tahu. Wah, ni dia tuan-tuan. Orang yang mula-mula kata, yang ini kerana aku ni. Ui, subhanallah. Bukan kerana Tuhan lah.
Sungai Nil tu mengalir, Firaun kata sebab dia. Mak pergi haji tu pun mak, saya yang bawa tau. Sebab saya lah hantar mak pergi haji. Kalau harap abang long, dia asyik kutip hutang aja. Macam mana tak faham? Kalau harap abang long, dia asyik kutip hutang aja. Orang kerja aja, dia kerja orang. Sebab abang tu kerja long. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Ayah pergi umrah tu pun, saya hantar tau. Oi, dahsyatnya. Bil mak dekat hospital tu mak, saya bayar tau. Oi. Pasal saya lah, kalau mak duduk kat hospital kerajaan, tah masih lagi dia buat kecemasan mak. Saya yang bayar bil. Saya tau. Oh, ni dia. Kerana saya. Itu perkataan daripada Firaun. Sebab tu waktu Firaun dia nak kejar Nabi Musa. Kan laut terbelah. Bila sampai tepi pantai, dia stop dulu. Wahai tenteraku, kamu tahu tak pasal apa laut ni terbelah? Tak tahu tuanku. Sebab saya nak lalu. Dia belah kerana saya. Sebab saya nak lalu, tu yang dia terbelah. Dia masuk tengah-tengah, mampus itu. Belah. Sombong. Dia tak tahu kalau mak dia tak hantar dia pergi sekolah, kalau mak dia tak menyusukan dia, kalau mak dia tak mandikan dia, ada dia boleh berjaya macam sekarang? Kalau bapak dia tak bersusah payah membesarkan dia, adakah dia besar sekarang? Bila dia dah besar, bila dia dah hebat, bapak makan tu saya tanggung tau. Oh, dahsyat. Sekarang ni musim durian ni, saya teringat tak musim durian. Sebab tu kalau saya musim durian, saya tak balik kampung saya. Tak mau saya. Saya takut dia panggil sebagai saudara durian. Asal durian nampak muka. Asal muka durian lah. Saya sanggup beli durian tepi jalan daripada saya balik kampung. Sebab dulu pengalaman memberikan pengajaran. Bila saya pergi ziarah, kebetulan balik kampung sebab ada ceramah. Singgah. Durian tu bawah rumah dia tutup dengan guni. Macam letak bau. Cepat-cepat tutup. Allah. Nak patah balik takut terasa. Kemudian nyimbanglah dengan dia. Isteri dia keluarlah. Kenapa tak keluarkan durian tu? Bagilah ustaz makan. Digaruk kepala tau. Sila. Bocor juga rahsia. Macam tak bocor, bau je gila. Semerbak bau. Dia pun kupakkan pada saya, tuan-tuan, bukakan durian pada saya pun makanlah. Waktu nak makan tu, dah nak masuk mulut, dia cakap, Ustaz, itu kalau macam jenis Ustaz makan tu, sekilo RM16 Cina ambil. Allah. Sekilo RM16 Cina ambil, kata dia. Tak lepas nak telan, tuan-tuan. Sebab tu abang-abang kalau balik kampung waktu musim durian, bayar. Beli, bayar. Walaupun dia tolak. Berapa ringgit? Saya bayar. Tak apa, saya sedekah. Saya pun tak apa, terima kasih, ambil. Pasal dia orang meniaga, tuan-tuan. Kesian kat dia orang. Berapa banyak anak-anak yang mak dia duduk sekali, mak dia pula panas, minta aircon. Bapak dia pula panas, musim panas, minta pasang aircon. Anak dia cakap, bil bulan ni banyak lah, mak pasang aircon. Aduh. Bil mak tu saya bayar tau. Elektrik mak bulan ni, mak saya kena bayar banyak tau. Pasal mak pasang aircon. Allah. Sian dekat bapak tu. Yang ketiga, Indi. Siapa yang mula-mula menggunakan perkataan Indi? Qarun. Bila dia bangun di hadapan masyarakat dia, mempunyai kekayaan yang sangat besar, Qarun kata, aku ni, di sisi aku ada ilmu. Dengan sebab itulah aku memiliki kekayaan. Ilmu yang ada pada aku. Nama dia Indi. Ilmu yang ada di sisi aku. Maka Allah menempelak Qarun. Allah kata, orang sebelum kamu lagi kaya, orang sebelum kamu lagi banyak, lagi kuat daripada kamu. Lalu Allah tenggelamkan Qarun. Berapa banyak anak-anak yang sombong dengan mak bapak. Dia kata, mak saya kaya ni sebab usaha saya tau. Kalau ikut bapak, ada bapak peduli saya. Bapak kerja driver lori. Dia mana ada di rumah. Saya yang tuition siang-siang malam, saya usaha tau. Mak pula apa saya tanya tu, betul-betul mak tambahan. Betul-betul tambahan, mak pun tak erti.
Saya yang buat tau. Saya yang usaha yang dapat jadi pandai tu. Mak tak nampak iklan tengah jalan tu. Kami berjaya mempintarkan beribu-ribu orang. Wow, dahsyat iklan dia. Mak tak tahu saya makan pil apa. Mak tak tahu ke saya makan semua mak. Mak apa tahu buat cokodok je. Wow. Dia kata ilmu yang ada sekarang ni, usaha dia. Bukan pemberian daripada Allah. Maka dia mula nak jadi sombong pada mak bapak dia. Yang keempat, nahnu. Orang yang rosak dengan menggunakan perkataan nahnu. Nahnu tu maknanya kami. Apa makna nahnu? Kami. Kita ialah pemimpin-pemimpin daripada Ratu Balqis. Bila Ratu Balqis dapat surat. Surat tu pula duduk dalam bilik istana dia. Aku ni punya susah orang nak jumpa aku. Tapi ada surat terbang main duduk dalam bilik aku. Panggil segala pengawal. Siapa yang datang? Siapa yang masuk? Yang main hantar surat ni. Pengawal kata, kami kawalan ketat. Mana ada orang masuk? Habis tu macam mana boleh masuk? Ini mesti hebat ni. Boleh sampai surat orang tak tahu ni. Panggil meeting. Meeting. Panggil. Wahai Panglima, wahai menteri-menteri. Saya dapat surat dari Sulaiman mengajak kita beriman pada Allah. Apa pendapat kalian? Apa kata menteri-menteri Ratu Balqis? Bukankah kita mempunyai kekuatan? Kita mempunyai kehebatan. Kita perang sajalah. Wah, nampak tuan-tuan. Ni. Kita semua. Kami semua ada. Apa takut tuanku? Lawan. Wow, lawan. Ini macam cerita. Apa nama, Nujum Pak Belalang. Ada satu masalah. Dan ingat dia tu. Ada sebatang kayu. Yang mana pangkal, yang mana hujungnya, kata dia. Kan Raja Mak Nisfu tengok pada Piramli. Kita lawan tuanku. Lawan, kata dia. Ini dah berlaku zaman Ratu Balqis. Dia tak tahu yang dia nak lawan tu dengan Nabi Sulaiman. Boleh bergerak dengan angin, boleh cakap dengan semut. Jin buat kerja dekat dia, tentera dia hebat, boleh menyelam dalam laut. Tiba-tiba raja ni, pembesar negeri ni, nak lawan. Dia kata, kita ada kekuatan. Ni dia tuan-tuan. Banyak sekarang anak-anak sekarang, dia kata, kami tak mau lah. Mak kami ni, dia payah lah. Dia buat lagu tu. Mak kami ni payah lah. Kami pun dah tak tahu lah. Kami adik-beradik ni tak tahu lah. Habis sabar lah dengan mak ni. Buruk-buruk pun mak kita, bang. Pak siapa abang tak nak belah? Tak, kami adik-beradik dah pakat. Mak ni dia macam dia mak kamu lah. Dia gila ke? Dia mak kita. Dia nyanyuk pun dia mak kita. Dia garang pun dia mak kita. Dia miskin pun dia mak kita. Dia cantik pun mak kita. Dia miskin kaya pun mak kita. Apa pun dia mak aku. Dan aku bangga dengan mak aku. Tak boleh kita kata ni mak saya ni jenis melawan. Tusah hina mak. Dia mak kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu berbuat baik dengan mak bapak kamu. Wabil walidaini ihsana. Ulama-ulama kata, dengan siapa nak buat baik? Ada setengah ulama kata, sama aja. Mak dengan bapak, sama aja kena buat baik. Tetapi datang pula hadis sahih yang lain. Yang menerangkan, ada yang lebih di antara mak dan bapak. Hadis yang kata, dengan siapa saya patut berbuat baik? Ummuka, mak kamu. Semaman ummuka. Sama ummuka. Mak kamu. Lepas tu, mak kamu. Lepas tu, mak kamu. Lepas tu, bapak kamu. Ijma' ulama' mengatakan bahawa berbuat baik kepada mak lebih daripada bapak diutamakan. Jadi abang-abang jangan duk marah pula. Tak adil, melamun gelah. Dalam Quran kata Ustaz, wabil walidain ihsana. Dua-dua kena buat baik. Pasal apa? Kena lebihkan ibu pula jawapan dia sebab Nabi yang cakap. Nabi kata, dengan siapa yang patut saya buat baik ya Rasulullah? Mak kamu.
Kemudian mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian bapak kamu. Pak siapa yang mak sampai 3 kan? Adakah bapak saya menikah 3? Dah. Sebab pertama, mak kamu mengandungkan kamu. Bapak tak mengandungkan. Siapa bapak yang boleh lawan isteri dia dalam bab ni? Tang situ yang kita kalah. Kalau tuan-tuan pun nak diletakkan sama macam isteri kita, tuan-tuan pun mengandung juga. Ayah mengandungkan hang, tahu tak? Mana ada hantar? Ayah mengandungkan mak kamu ada. Mengandungkan senang, mengandung tu susah. Akak-akak oi. Akak-akak mengandung tu ada dalam Quran tu. Bangau. Wa fisaluhu fi amain. Kamu susukan anak kamu 2 tahun. Ada dalam Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata apa sebelum tu? Mengandung tu apa? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung susah atas susah. Ada dalam Quran tu, tuan-tuan. Satu benda yang besar ada dalam Quran. Hebat. Kita kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan kalau tengok Kaabah tu, automatik menangis. Walaupun pergi dah 6 kali, 8 kali, masuk Masjidil Haram, tengok je Kaabah tu, Allah. Menangis. Pasal apa menangis? Pasal Kaabah tu, kita duk baca dalam Quran, ada ayat Kaabah. Ada ayat Masjidil Haram. Kita baca, bila kita baca, kita jumpa depan mata. Oh, lain. Supaya tuan-tuan, duk tengok saya dalam televisyen. Tanyalah ustaz pagi tadi. Pagi tadi, subuh, tanyalah ustaz. Tiba-tiba maghrib depan mata. Lah. Apa rasa? Oh, rasa lain macam tu. Rasa lain macam, loh, Ustaz Kazim. Tunggu kat tandas. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Di Kuala Lumpur baru ni, di Taman Melati. 3-4 orang kejar saya ke tandas. Saya kata, kejap. Saya ke tandas kejap. Keluar-keluar dah ada. Ustaz, gambar. Astaghfirullahalazim. Hoi, tuan-tuan. Saya duduk ambil gambar dalam jamban banyak kali lah. Tak nyempat-nyempat. Buat tenang sikit bang. Oi. Lain. Kalau saya yang tak nak nilai ni tuan-tuan. Oi, tuan-tuan tengok pun lain. Bayangkan Kaabah yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok dia depan mata. InsyaAllah mengalir air mata. Kerana disebut oleh Allah dalam Quran. Sopalah kalau kita pergi Mesir. Kita tengok mayat Firaun. Duduk dalam kaca. Kita tengok tu naik bulu roma. Naik bulu. Mana satulah Firaun yang lawan Nabi Musa ni. Naik bulu roma. Tuan-tuan pergi ke Laut Mati. Naik bukit, turun. Nak pergi Laut Mati. Bila kita duduk di situ, kita rasa lemah. Aduh, rasa lemah. Nak balik. Padahal sebelah sana tu Israel. Sebelah Laut Mati tu, Israel. Dan orang Yahudi pula mandi, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? Orang Yahudi mandi macam mana? Tak pernah faham? Tak faham sudah. Kita hak Melayu mandi ni pun, hoi, kita hoi. Tambah orang Yahudi. Pakai bikini. Tak tengok membazir pula. Tak tengok barang bagus pula. Astaghfirullahalazim. Hang bagus ke, tak rugi ke, untung ke, aku tak mau duduk lama-lama sebab aku takut tempat tu dilaknat oleh Allah. Lari kita, tuan-tuan. Sebab benda tu disebut dalam Quran. Kami terbalikkan, kami hujankan pula dia dengan batu. Duduk bawah sekali. Tak mau, takut. Sesuatu yang ada dalam Quran, bila kita jumpa, lain. Tuan-tuan naik kapal, pergi tengah laut, pertemuan 2 lautan. Yang ni air tawar, yang ni air masin. Masya Allah. Ada dalam Quran, tak bercantum, kata Allah. Lain kita rasa. Tuan-tuan pergi ke China, tuan-tuan jumpa gunung. Gunung ni warna merah, warna putih. Macam pelangi. Cantiknya. Rupanya gunung warna-warni ni ada dalam Quran.
Allah Ta'ala kata ada gunung yang warna merah, warna putih, cantik. Rupanya ada dekat China. Tak ada. Dia tak ada kat Gunung Jerai, tak ada. Dia dekat gunung. Bila kita tengok tu, Allah, Allah, Allah saja. Kenapa kita tak rasa besar? Bila kita tengok satu ayat dalam Quran dan benda tu ada depan mata kita. Nama dia apa? Nama dia isteri. Apa dia? Isteri yang mengandung. Dalam Quran sebut. Dia ada dalam Quran. Dan sekarang depan mata kita, isteri kita sedang wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Kak Leha, jangan buh nama anak wahnin. Susah sampai mati. Buh nama anak Siti Wahnin. Suami apa? Bin Wahnun. Elok. Payah benda-benda hidup ni. Allah, abang-abang sekarang kalau abang-abang ada isteri yang sedang mengandung, ingatlah, isteri abang yang sedang mengandung tu dibicarakan susah kandungannya itu oleh siapa? Oleh Allah. Di mana? Dalam Quran. Sayangilah dia. Dia lengoh, mengandung ni lengoh. Ambillah minyak angin ke apa ke, pelan-pelan, lengoh. Kita yang tak mengandung ni pun lengoh. Nama dia boroi. Mengah nama dia. Naik tangga mengah. Makan nasi Arab mengah. Naik motor mengah. Turun kereta mengah. Kenapa abang? Perut mengah. Bayangkan isteri kita 9 bulan. Dia kena masak walau mengandung. Dia kena bangun sahur walau mengandung. Dia kena dukung anak yang 2 tahun setengah walaupun dia mengandung. Dia kena pergi sekolah, jadi cikgu walaupun mengandung. Dia kena pergi market pun, kena pergi beli barang walaupun mengandung. Dia kena pergi Aion beli barang walaupun sedang mengandung. Loh, beratnya. Basuh kain pun dia, lipat kain pun dia. Mai tengah malam, buka pula kain pun dia. Allah. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Pasal apa yang suami ni tak kasihan? Dia hanya mengadu, abang lengoh, picit sah belakang. Picitlah dengan penuh kasih sayang. Ini picit, tangan picit, mata tengok TV. Tak konsentrate. Bodoh betul. Abang panggil saya bodoh kan? Dah, main badminton ni dah boleh menang lah. Bodoh betul. Tutup TV, picit isteri, kan bagus. Ada yang tengok TV sambil duk urut isteri. Sambil duk urut isteri ada juga. Sambil main lato-lato pun ada juga. Belah kanan picit, belah kiri. Apa benda tak? Ada perempuan yang bila mengandung, bila beranak, urat hijau keluar kot kaki. Urat hijau tentang keluar kot betis, keluar kot paha. Teruknya mengandung ni. Patut kata Allah. Ada tuan-tuan yang kena alah. Wahnan ala wahnin. Hidung jadi kembang, muka jadi kembang, berjerutu muka. Kenapa ni? Alah mengandung. Loh, teruknya mengandung. Muka cantik. Bila main mengandung, muka jadi kot lain. Dia keluar dalam Facebook. Muka dia macam cerita Jin Samsudin Bukit Kepung. Muka Cina, hati trompet. Loh, teruknya muka dia. Nak pulih balik tu 6 bulan lepas mengandung, lepas bersalin. 6 bulan lepas bersalin baru muka dia balik pada asal. Elok muka dah balik pada asal bulan yang ke-9 mengandung balik. Astaghfirullahalazim. Allah. Sebab tu abang-abang oi, isteri kita yang mengandung ni ada di dalam Al-Quran. 1. Pak siapa yang dia lebih 3 pada kita? Bapa. 1. Sebab dia mengandung. 2. Wa fisaluhu fi amain. Sebab isteri kita, mak kita menyusukan anak-anak. Yang ni kita tak boleh buat. Tuan-tuan boleh mandikan anak, tuan-tuan boleh bagi makan anak, tuan-tuan boleh tukar lampin anak, tapi kita tak boleh nak susukan anak kita. Anak tengah malam menangis, bangunlah mak. Tak tidur malam, nyusukan anak. Anak dah boleh cakap. Pukul 2 pagi bangun. Mana nenek?
Bangun, tuan-tuan. La ilaha illallah. Kita siku isteri kita. Anak-anak susu tu. Abang lah nyusu kan. Nak nyusu apa? Aku kalau ada aku bagi, kata dia. Mata duk pejam, cilok, pulang cilok, tuan-tuan. Oh, ya Allah. Isteri kita. Macam mana Allah Ta'ala proses bagi susu kepada mak kita. Sehari, 2 hari, 3 hari, kita ni dilahirkan, susu dah ada. Itulah rezeki Allah Ta'ala bagi. Tak payah bimbang. Dapat anak aja ada rezeki. Rezeki tu dalam susu mak kita. Baiknya Tuhan. Kalaulah belum pandai bercakap, sudah ada rezeki. Belum ada kekuatan, sudah ada rezeki. Belum sampai akal, sudah ada rezeki. Takkan Allah Ta'ala nak biarkan kita yang ada akal, yang ada tenaga, yang ada otak, yang boleh bercakap. Takkan tak ada rezeki. Jadi abang-abang jangan takut. Kadang-kadang kita ni nak sedekah pun takut. Nanti duit tak ada nanti. Kalau budak kecil pun Allah bagi rezeki, takkan abang tak dapat rezeki. Dengan kebolehan abang, dengan otak abang. Allah Ta'ala ni maha kaya abang. Abang hanya perlu berfikir, macam mana aku nak dapat rezeki? InsyaAllah dapat. Tengok gunung. Macam mana aku nak dapat rezeki pada gunung? Buat kereta kabel. Naik. Daripada gunung dapat rezeki. Minggu lepas saya pergi ke Bukit Bendera, Pulau Pinang. Tak pernah naik Bukit Bendera selepas 50 tahun. Pergi baru ni, ada laksa di atas. Ada kopi di atas. Ada bukit, ada teropong. Ya Allah, subhanallah. Ada bagi pula. Loh. Tak tahu tuan-tuan. Yang jual bagi, servis bagi dapat. Dia melukis, yang main biola dapat. Duduk di atas tu main biola. Orang Cina tengok, orang putih tengok, bagi sedekah kat dia. Dia main biola. Saya pun sedekah. Tengok dia. Dia menyanyi lagu orang putih. Saya tengok sekali. Though we go to say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I send you my love every day in the letter. Still will a kiss. Saya dengar. Nostalgia tuan-tuan. Orang tahu bukannya tahu lagu tu. Tahun-tahun 60-an. Ni adik-adik ni lahir budak ni. Kita beranak dah macam tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia boleh dapat rezeki atas bukit. Atas bukit kau boleh dapat rezeki. Tuan-tuan hanya perlu berfikir je. Macam mana aku nak buat kepiah? Dapat rezeki daripada kepiah. Macam mana aku nak buat baju Melayu? Supaya dia boleh pergi bintang dan bulan. Buat jual. Hanya perlu berfikir. Daripada budak kecil, Allah dah ajar dah. Kalau dia yang tak tahu apa-apa, Allah jamin rezeki ibu dia dengan susu, apa yang kita takut? Apa kita takut? Yang ketiga, yang kita takkan boleh lawan isteri kita, yang kita takkan boleh challenge mak kita, dengan kita sebagai bapa, kita sebagai suami, pertama, dialah yang melahirkan, dialah yang mengandung, dialah yang menyusukan, dialah yang melahirkan. 3 benda ni. Nak lawan susah sakitnya orang yang beranak, hanya yang pernah mengalami yang tahu. Abang-abang pernah kena batu karang. Penyakit batu karang. Berguling-guling dekat rumah. Aduh, sakit cepatlah. Pergi ke klinik, satu jab, selesai masalah. Duduk dalam kereta, diam. Sakit ke bang? Sakit dia, macam nak beranak. Macam dia pernah beranak, tak? Macamlah dia pernah beranak. Sibuk cakap, macam nak beranak. Tak sakit batu karang, tuan-tuan. 1 daripada 100 apa? Nisbah sakitnya orang bersalin. Saya bila isteri saya tu,
Salin mula-mula tahun 95. 90 awal, hujung 95. Masuk hospital. Nak naik di atas, jaga tak bagi. Peraturan masa tu, suami tak boleh teman. Duk di bawah. Oh, bunyi macam-macam. Sampai sekarang duk teringat. Aduh! Allah, aduh! Itu orang kita. Tuan-tuan bayang pula, hak bukan kita. Agak-agak bunyi apa? Comeng ah! Mau pikul lain lah. Ha, sudah. Bayangkan hak seorang lagi pula. Lagi riuh, tuan-tuan. Oh. Saya tak boleh duduk. Saya tak boleh duduk, tuan-tuan. Aduh. Aku duduk sini lagi sakit susah hati aku pula. Saya balik rumah, tuan-tuan. So, ada ibu hang pula tunggu Quran. Dah 8 jam. Tak pernah aku tak larat nak dengar dah. Kesian tau, weh. Masuk dah salin apa semua. Saya azam. Kali kedua ni kalau Allah bagi rezeki anak nombor 2, aku nak beranak kat klinik swasta. Sebab boleh masuk. Bagi semangat. Bagi sokongan. Duk hari tu klinik hospital tak boleh masuk. Kesian tu macam mana lah. Abang-abang, hak mana ada duit ke apa ke apilah masuk. Teman isteri kita. Dia rasa semangat. Kita pimpin dia masuk dalam labor room tu pun dia seronok. Kita pimpin dia masuk dalam kereta, nak hantar ke hospital pun dia bangga dah. Ni dak, waktu pergi klinik, duk cek bulan-bulan tu, tak pernah teman. Parking? Pergilah. Siapkan panggil. Abang tak teman ke? Parking tak ada. Saman sekali lagi. Isteri pun melenggang lah, bawa kat ping jalan. Kesian isteri kita. Cuba pergi dengan Grab. Tak payah parking. Cuba pergi dengan kereta, Grab ke apa ke. Tak payah sibuk parking. Buka pintu, pegang isteri, pimpin. Duduk dalam klinik, duduk tunggu doktor giliran nak panggil. Nurse tanya, ni mana satu yang mengandung ni? Dua-dua pemboroi ni. Suami pemboroi, isteri pemboroi. Aku sepak lagi nurse ni pula. Kata dia. Kan dia jadi bangga, tuan-tuan. Oh, bila suami ni duduk dengan dia. Apatah lagi suami ni duduk dalam bilik waktu dia bersalin. Bila anak saya tu, kak dia 3 tahun, saya dukung kak tu. Kak hak sulung, anak sulung ni masuk tengok adik dia beranak. Bila dapat anak nombor 3, hak perempuan pun saya bawa, hak laki pun saya bawa, tengok. Macam ni lah teruknya, mak bersalin untuk hampa. Ngangah. Kesian kat mama. Kesian kat mama. Ayah tak kesian kat mama ke? Ayah kesian waktu bersalinnya, lepas tu ayah tak kesian dah. Tak pernah faham. Tak faham sudah, tuan. Allah, oi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak bagi tahu pada anak ni susahnya. Saya bila dapat anak yang nombor 2 tu, selain daripada saya duk pegang tangan dia, duk usap rambut isteri saya ni lah, duk renjih dengan air lah, macam-macam lah. Benda hak saya seronok, tuan-tuan, bila isteri saya keluar je budak tu, anak tu, saya terus azan. Perkataan pertama. Saya tak tunggu dia bersih, mandi lah, apa semua, dia balut dengan kain lampin, baru bagi tak. Waktu dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse bidan tengok, doktor tengok. Dia tak dengar perkataan lain dah. Okay, kadang-kadang budak ni lahir, dia dengar perkataan doktor, tambah doktor tu pula, Allah. Wah, baju besar ini budak cantik. Dia dengar perkataan tu pula. Kan, kadang-kadang dia dengar nurse pula duk membawang pula. Yelah, tak tahulah. Isteri yang mana kan tak tahulah. Duk cerita artis menikah lain pula dah. Tapi bila kita tu, tuan-tuan, dia lahir, dia bunyi yang muat bunyi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronok. Kita boleh azan situ, tuan-tuan. Ada juga yang dah bersih, tak apa. Nurse bersihkan, cuci apa semua, balut baru bagi. Encik sudah boleh azan. Nurse Cina. Ada. Nurse Cina. Dia pun tahu azan tau, tuan-tuan. Cina pun tahu lah. Tapi pak tu tak tahu. Dia ambil tu punya kata-kata anak sulung. Allahu Akbar. Allah.
Nurse Cina tu tanya, sudah tukar sekarang. Di bank dia tukar dengan takbir pula dah. La ilaha illallah, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya nak ajak pada tuan-tuan supaya kalau kita yang kahwin di sini, yang ada isteri, yang isteri dia sedang mengandung ke apakah, cubalah bagi perhatian. Langsung tak peduli, malam-malam pergi mancing, malam-malam pergi race motor. Yang isteri duduk mengandung di rumah. Ada yang waktu itulah mancing. Bukan saya larang, tuan-tuan. Tapi gatai mulut. Mak metua tu gatai mulut. Laki kamu ke mana? Apa lagi mak mancing dah. Hei, orang tua tu kata jangan mancing. Nanti rabit mulut anak kamu. Kata dia. Pak saya dapat ikan, mata kai tu koyak mulut. Itu anak kamu, suami kamu itu. Sebab tu akak-akak yang jadi mak mertua, janganlah duk cakap benda yang bukan-bukan. Kalau Tuhan jadikan makbul je mana? Dan akak-akak yang mengandung pun, waktu sedang mengandung, janganlah duk tengok National Geographic, Animal Planet, nengoknya. Menengok orang hutan. Orang hutan in Borneo. Sudah. Laki bini tengok, oh cantiknya bang. Cium bang kan, oh, ya Allah pandai ya bang. Bila beranak anak dia, suami tengok budak tu. Pasal dia kena tengok anak ni. Sudah tuan-tuan. Tengoklah baik-baik baca Quran ke, tengok orang yang segak-segak ke, tengok Animal Planet tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi 3 benda ni yang lebihnya orang perempuan mak daripada pak isteri pada kita ni. Pertama, sebab dia mengandung. Susah atas susah. Kedua, dia melahirkan. Ketiga, dia menyusukan. Susah payah, darah, daging dia masuk dalam badan anak kita. Melalui susu-susu yang dimasukkan dalam perut anak kita. Maka dengan sebab itulah ulama'-ulama' kata, dengan mak ni lebih 3 daripada kita bapa. Maka janganlah kita kecil hati bila anak kita duk mesra dengan mak. Jangan kecil hati. Anak kita tu dengan kamu je, dengan aku. Jangan kecil hati. Memang dia rapat dengan mak dia, jarang rapat dengan bapa. Sebab bapa ni jarang cakap. Dengan bapa ni, waktu kecil-kecil bolehlah naik motor sekali. Bila sekolah menengah, datang surau, naik motor asing-asing. Cuba tengok anak-anak kita. Bila datang ke surau, datang masjid sembahyang Jumaat, 3 anak dia duduk dalam raga seorang, 2 kat belakang. Bila anak tu masuk sekolah menengah, motosikal pun asing, pergi masjid pun dah ada kawan, balik pun dah ada kawan, makan pun dah asing dah. Maka pada masa itu, perbezaan jauhnya kita dengan anak sudah berlaku. Adik-adik, anak-anak yang saya hormati. Yang inilah mulanya jarak pemisahan kita dengan mak bapak kita. Bila kita pula masuk asrama, lagi susah hati. Saya bukannya tak suka anak saya, anak tuan-tuan duduk di asrama, tapi saya kadang-kadang, di sekolah saya pun ada asrama. Saya duduk jaga budak-budak ni tuan-tuan, bermula tahun 1993. Tahun 1993 saya jaga dah budak-budak ni. Duduk di asrama. Sampailah sekarang 2023. 30 tahun tuan-tuan duduk jaga budak-budak di asrama ni. Terus duduk bohong dengan saya lah. Terus budak-budak ni terus duduk bohong dengan saya lah. Ustaz, sakit mata, bohong. Ambil Colgate je, aku tak tahu. Dia ambil Colgate buat air. Ustaz, sakit mata. Pergi klinik, cuti. Tak jumpa doktor pun. Doktor buka pintu je. Sakit mata. Dah. Keluar. 2 hari cuti. Balik. Doktor pun takut pandai. Colgate tuan-tuan. Budak. Bukan sakit mata pun. Colgate nama dia. Orang panggil Colgate. Saya sebut Colgate. Terus untuk bohong lah. Saya jaga budak-budak saya tahu. Saya ambil screwdriver. Saya buka dekat plug. Plug dinding tu. Buka plug dinding tu. Buka. Tarik buat keluar. Ada barang dalam plug.
Oh, saya ni tuan-tuan, CSI saya buat semua. Dia bawa barang larangan, dia bawa benda hak tak boleh bawa, balik outing, balik pada rumah dia. Dia simpan di mana? Dalam pelak dekat dinding kita tu. Dia ambil screwdriver, dia buka, pelak tu tergantung, dia sorok dalam tu, sekejap dia tutup balik. Tengah malam dia buka. Lagi advance atas bumbung. Ada budak lubang ni, lubang siling ada. Ada. Dia duduk atas katil, dia ambil meja, atas meja dia buh kursi. Dia lompat di atas. Makan Maggi dalam. Oh. Tuan-tuan, yang duduk di asrama tu, jaga anak kita, teruk. Kita duduk di rumah, teruk apa? Pergi tengok wayang. Malam besok, ikan, pakar. Malam besok, asam pedas. Malam besok, ayam goreng. Anak tuan-tuan duduk di asrama, warden tu jaga teruk. Saya balik ceramah pukul 3 pagi, saya tak balik rumah. Saya pergi asrama, bawa torchlight, suluh katil mana kosong. Tengok semua. Tanggungjawab. Teruk pun. Tapi kita kalau salah sikit warden, serang. Satu trailer ambil serang. Masuk viral. Saya viral. Bumbul garangnya. Kerja viral. Hang tak tahu pagi-pagi nak kejut anak hang punya susah. Tak boleh tinggal. Orang lain boleh cuti. Warden mana ada cuti? Cikgu mana ada cuti duduk mengadap lah budak-budak ni. Tetapi daripada sudut yang lain, bila mereka dah renggang daripada mak, bila cuti sekolah, cuba tuan-tuan tengok. Dia rapat dengan kawan dia telefon mak dia, mak, cuti ni tak balik rumah mak tau. Nak pergi rumah Rafidah. Berapa hari kau nak berjalan rumah dia? Tak lama pun, seminggu je. Lagi 2 hari nak buka sekolah pun saya balik rumah mak. Dia mula rapat dengan kawan dia, dia mula baik dengan kawan dia, dengan adik-beradik dia pun tak rapat. Bermula perenggangan telah berlaku. Bukan saya larang tuan-tuan hantar anak ke asrama. Saya lagi suka bagi saya. Sampai satu masa kau masuk asrama. Ni kadang-kadang 7 tahun masuk asrama. Basuh kain tak pandai, basuh spender tak pandai, pergi masuk asrama. Akhirnya dia tak kenal anak dia dan anak dia pun tak kasih pada mak bapak dia. Maka tuan-tuan bermula kerenggangan itu telah berlaku. Sebab tu nak masuk asrama tengok umur apa yang paling sesuai. Mungkin 13 tahun. Masuk. Ini budak 6 tahun masuk asrama tau. Saya tegur satu abang, dia hantar anak dia di Mesir, hafiz Quran, anak dia umur 8 tahun. Bang, 8 tahun bang. Apa nak hantar anak di Mesir? Tak apalah, dia ada ramai kawan-kawan dia. Jangan bang. Anak kita depan mata kita, kita tengok kalau asrama depan rumah kita boleh tengok bang. Di Mesir, abang nak pergi naik apa bang? Rupa-rupanya betul apa yang saya telah. Dia buat keluar, anak dia 14 tahun di sekolah saya. Dia buat keluar anak dia, dia hantar dengan adik dia umur 8 tahun. Pergi Mesir. Rupa-rupanya anak-anak dia tukang basuh pinggan dekat kedai arak. Atas asrama dia pun, bawah kedai arak. Duk basuh pinggan tu, bukannya hafal Quran. Kesian budak ni. Jadi tolong guna otak sikit lah. Nampak tak? Jangan main dengan ni bagus kecil-kecil benda cakap Arab. Kata kalau cakap Arab masuk syurga ke jangan kan? Sabar sat dulu. Bagi dia kasih sayang, kenal mak, kenal apa semua, berikan pendidikan adab pada dia, akhlak pada dia, lepas tu pilah hantar. Jangan cepat sangat kita pisahkan. Kadang-kadang kita nak anak kita ni jadi cerdik sangat. Umur 2 tahun ni. 2 tahun tuan-tuan, suruh belajar Iqra dah. Baru 2 tahun. Sabarlah sat lu. Ada yang baru 2 tahun suruh pakai tudung dah. Pakai tudung, pakai purdah. Oh, Islamiknya. Yelah kita daripada kecil ustaz melentur rebung ustaz, daripada buluh ustaz, kan buluh pada rebung ustaz. Masalahnya anak awak tu bukannya rebung, bukannya buluh.
Biar dia berlari, dia berjalan, dia sesuai dengan budak dia. Biar dia sesuai. Lu tengok orang Arab tu, anak rambut perang je, pakai skirt budak tu, umur 3 tahun. Yang kita Islamik terlebih, tuan-tuan, stoking sampai ke paha. Budak baru setahun setengah, sabar lesat kau. Kita mendidik mengikut peringkat umur dia. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab saya jumpa. Saya mengajar orang ni bukan baru, tuan-tuan. Saya mengajar 33 tahun dah. Tua dah. Saya ni termasuk kategori otai. Cuma masih berbisa. Old-timer dah saya ni. Tua dah, kena rehat. Dah masuk skim pencen dah. Saya dah boleh buat keluar duit kemudian SP, tuan-tuan. Saya rasa dekat 10 kali saya duk umum. Saya dah boleh buat keluar duit kemudian SP. Ramai pula perempuan ajak menikah, tuan-tuan. Sejak saya umum. Tak pernah faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. La ilaha illallah. Ada saya jumpa satu budak, dia main jumpa saya, dia free hair. Pakai t-shirt, pakai seluar jean. Free hair. Ya, ada masalah. Dia tengok muka saya. Saya pun tunduk malu tengok, tuan. PA saya teman, kerani saya teman. Saya tak berani jumpa seorang-seorang. Dulu, siapa jumpa saya boleh seorang-seorang. Ada satu kes, satu perempuan ajak saya menikah. Dia masuk dalam pejabat saya nak kahwin dengan ustaz. Oh, dak lah kot ustaz. Kak, saya ni tak mau. Umur dia 63 masa itu. Saya masa tu 36. Terbalik kan, Mak? Saya kata minta maaf kak, minta maaf saya rasa dak kot, minta maaf kak. Ustaz, walaupun ustaz muda pada akak, akak boleh terima ustaz. Saya kata memang akak boleh terima, saya tak boleh terima. Tak mau. Dia marah kat saya, tuan-tuan. Dia kejar saya dalam bilik tu. Sejak itulah saya tak mau dah jumpa seorang-seorang. Dulu saya buka pintu je. Sekarang 3 orang teman saya. Jadi kes. Macam kes perempuan tadi. Dia pakai baju dulu, tengok. Dia tanya saya, ustaz, cuba tengok saya betul-betul. Saya, kenapa? Takkan ustaz tak kenal? Tak pas, tak kenal. Cuba tengok betul-betul. Saya rasa macam kenal, tapi di mana ya? Rupanya saya mengajar dia daripada dia tadika. Dia pakai purdah umur 5 tahun. Dia sekolah rendah, sekolah menengah. Tutup segala-gala dia tutup. Bila dia jadi umur 19 tahun, 20 tahun, tuan-tuan, dia buka segala benda, dia kata, ustaz, mulai bulan ni saya dah tak tutup aurat. Kenapa? Sejemu, seboring, sefed up. Dahsyat, tuan-tuan. Saya bertepuk dahi. Ustaz bayangkan daripada kecil saya pakai pening, saya panas, ustaz. Betul? Sekarang saya nak bebas, ustaz. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, bukan saya, aku sekarang peduli apa aku. Peduli apa saya, apa kena mengenang dengan saya pula? Tak, ustaz tak feras ke? Anak didik ustaz jadi macam ni. Tak feras apa? Tugas saya mendidik hidayah di dengan Allah. Hang tolak hidayah. Salah siapa ustaz? Dia berdebat dengan saya. Mana saya tahu? Salah mak saya, bapak saya. Terlalu ekstrim mendidik saya. Saya kata kalau agak-agak ekstrim, di belakang depan kedai tu ada jual aiskrim. Pergi minta. Tuan-tuan, sebab tu kita nak didik anak ni elok-elok. Jangan ekstrim sangat. Bukan saya kata tak bagus, bagus. Tapi saya takut mereka jadi jemu. Macam kita buat kuliah maghrib. Bagus kuliah maghrib, bagus mengaji. Tapi kalau sampai tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ada kuliah. Pun tak kenal juga. Selang-selang kan bagus. Itu ada cerita tentang Umar, tentang Abu Hurairah. Orang suruh mengajar tiap-tiap malam. Jangan. Nanti kamu jemu. Selang-selang. Selang-selang. Sebab tu ada surah selang. Satu malam ada, malam besok cuti, besok ada balik selang-selang. Supaya orang tidak jemu datang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi saya minta pada adik-adik, anak-anak, sebelum saya mengakhiri ceramah pada malam ni. Nak bahagia, nak murah rezeki, nak panjang umur,
Nak dapat kehidupan yang baik, ada caranya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan mak bapak. Dalam bab apa, Ustaz? Dalam bab yang tidak melanggar batas syarak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi an fala tuti'huma. Kalau mak kita, bapak kita suruh lawan Allah, buat jahat, buat syirik, jangan taat. Yang lain-lain, taat. Yang lain-lain, taat. Walaupun dalam urusan cinta, Ustaz. Ya. Ya. Walaupun dalam urusan cinta. Ustaz, saya bercinta dengan kawan saya. Satu sekolah ke? Tak. Kita orang bercinta dari tadika, Ustaz. Sampai universiti, Ustaz. Memang cinta pandang pertama lah. Memang bertadika, Ustaz. Kemudian, bila saya cakap dengan mak saya nak kahwin, mak saya tak setuju. So, macam mana, Ustaz? Adakah saya nak teruskan niat saya? Sebab kita orang dah kenalan lama, Ustaz. Dah 24 tahun. Sekarang kita orang dah 30 tahun. Dah sampai masa untuk kahwin. Bila saya cakap dengan mak saya kata tak payah. So, mana dah satu? Ikut mak. Tapi saya ada perasaan, Ustaz. Ikut mak. Tapi kita orang dah berjanji sehidup semati, Ustaz. Ikut mak. Ikut mak. Tapi mak dia pun dah setuju, Ustaz. Ikut mak. Ustaz bodoh. Ikut mak. Apa jawapan pun ikut mak. Selesai, Ustaz lah. Sebab itu tidak ada istilah telan, mati mak luah, mati bapak, semua tak ada. Saya sebut salah, Ustaz. Saya sebut salah, Ustaz. Antara kekasih dengan mak, ikut mak. Nanti kekasih saya kata apa? Ikut mak. Oh, salah. Sebab itu belum kahwin, yang kau setia lebih-lebih sangat pasal apa? Ustaz tak faham, kita orang bercinta sejak pasti, Ustaz. Tadi tadika, ini pasti pula. Astagfirullahaladzim. Dia mak awak, dalam Quran sebut, ta'atlah pada mak. Tak pernah Quran sebut, ta'atlah pada girlfriend kau. Tak pernah. Simple hidup kita. Tak, kalau jadi pada ustaz. Ustaz ada makwa. Ustaz sayang makwa ustaz. Kalau mak ustaz larang, ustaz nak ikut mak juga? Ya. Cakap senang. Apa senang pula saya buat? Saya buat. Tuan-tuan tahu, saya dulu belajar Mahat Tahfiz dekat Masjid Negeri Ipoh. Saya Masjid Negeri Ipoh. Duk hafal Quran. Kelas kita orang, Masjid Negeri di belakang. Belakang Masjid Negeri. Tengah dia, tempat perempuan semayang. Depan, tempat saf muslimin. Orang perempuan nak semayang, dia mesti lalu tempat kita dulu. Cermin je tutup langsir. Pukul 2 kita start baca. Kelas mengulang Quran petang. Dia orang pula datang semayang. Bila perempuan pemakcik-makcik ni naik, masa itulah tarik lagu Sudai pun. Ya, sedap. Bila masjid kosong, ya ayyuhallazina amanu. Bila mai, tuan-tuan, auzubillah, jahat perangai, tuan. Oi, berapa ramai yang nak ajak jadi menantu. Ramai. Hai, kita masa itu girlfriend, boyfriend semuanya dah. Mak saya kata, Kazim, ya mak, kahwin. Mak baru habis diploma, mak. Boleh tak tunggu masuk ijazah? Kahwin. Baik, mak. Tak pernah bantah. Memang siapa nak bantah kahwin? Tapi mak, saya tak ada duit, mak. Convocation pun belum je, mak. Tak apa, mak bayar. Ada duit, bayar balik. Baik, mak. Dengan siapa saya nak kahwin, mak? Dengan pilihan mak. Oh, baik, mak. Berapa umur dia, mak? Sekian. Mak, saya baru banyak ni, mak. Dia dah lebih, mak. Kahwin. Baik, mak. Saya umur 22, isteri saya 26. Baik, mak. Tak pernah saya bantah. Tak pernah pula saya duduk menung atas katil tu. Aku juga mempunyai perasaan. Tak pernah, tuan. Perasaan belah otak kau. Hak mak dah. Hak apa mak kata terbaik. Tutup buku adik-adik, oi. Tutup buku. Dah.
Ada tak saya kawan masa itu? Ada. Hantar surat. Hantar surat. Hantar surat minta maaf. Saya akan berkahwin pilihan mak saya. Saya yakin Allah redha. Cukup. Tak payahlah nak teriak lah. Tak payah nak menangis lah. Apa Ustaz? Tak tahu. Tak ada apa. Ya. Lagi 4 minit tak apa. Biarkan mereka. Tahu mana tadi yang lupa. Dan saya pun tak kenal. Saya tak kenal. Bila hari nak akad nikah, mak saya naik kereta depan, saya kereta belakang, kawan-kawan saya kereta belakang saya. Bila masuk dalam kampung, kampung tu satu jalan je. Satu kereta, kalau berselisih, kereta kena ke tepi, lalu. Saya pun naik kawan saya bawa, mak saya depan. Berselisih kereta, mak saya lepas. Saya sangkut. Sebab kereta lain nak lalu. Kita pun bagi laluan. Kereta pun jalan. Saya dah kehilangan mak saya. Waktu itu mana ada handphone? Waze lagi tak ada. Waste time ada. Google Map ke tak ada. Allah, mana pula mak aku ni? Jalan. Tu dia. Sampai dah. Kenuri kahwin. Saya pun turun kereta tuan-tuan. Turun. Pakai samping elok-elok. Nak lintas jalan. Datang satu pakcik. Hei, bukan sini. Depan lagi. Oh ya. Yang kita dah buat keluar hantaran tau. Hoi ni. Bayangkan kalau saya naik rumah pengantin duduk bersila tuan-tuan. Pengantin kata, mak ni, Nepal mana ni mak? Oh. Saya tak kenal tau ni. Turun balik, masuk balik. Alhamdulillah, saya baik. Orang tua tu datang, tidak mampu kita malu. Malu masuk area metro. Sampai-sampai, dia pun, ni dia. Parking sini, parking. Naik, tunggu naik qadi pun datang. Dia duduk suruh kawan saya sign semua. Kawan saya kata, bukan saya ustaz nak kahwin. Dia nak kahwin. Orang tak tengok saya punya lekehnya budak ni nak kahwin. Saya pun kahwin. Si orang saya akad nikah. Habis akad nikah semua balik. Tinggal saya seorang. Mak balik, pak menakan balik, semua balik. Aku duduk seorang, nak buat apa ni? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan tak kenal mak sedap. Pak mertua tak kenal. Mak mertua tak kenal. Tok mertua tak kenal. Isteri mertua tak kenal macam. Nak nyembang apa dengan isteri ni tak kenal. Duduk atas tangga, duduk tengok orang duduk angkat syarikat tu. Kanopi tu duduk bersih. Duduk angkat atas lori. Kesian pula budak-budak ni. 2 orang je angkat kursi. Saya pun tukar. Pakai seluar. Baju t-shirt. Tolong dia orang angkat. Buah atas lori. Bapak mertua saya datang. Banyak ke tempahan musim-musim cuti ni? Tak tahu, saya tak tahu. Lepas ni nak hantar mana pula? Tak tahu mana saya tahu. Dia tak kenal saya tuan-tuan. Haram betul. Tadi pakai samping, songkok semua. Lepas tu dia pergi layan tetamu. Mana dia kenal saya buang pihak apa semua pakai. Dia ingat saya pekerja kanopi. La ilaha illallah. Jadi adik-adik, saya baru cerita satu je. Kalau kita ada pilihan, pak kita pun ada pilihan, mak kita pun tak apa nak setuju, ikutlah mak punya. InsyaAllah bahagia. InsyaAllah murah rezeki. InsyaAllah tenang. Dan akak-akak pun bila suami bagi tahu, apa boyfriend bagi tahu kita tak dapat bersama, cinta kita terhalang oleh mak. Jangan cakap, kamu racun je mak kamu tu. Jangan. Cinta kena pertahankan tau. Tak payah sepah lagi jantan lain. Okay? Kalau boyfriend kita hantar surat macam tu, saya terima. Ini adalah yang terbaik. Tapi saya dah janji, kalau mak saya meninggal, kita kahwin. Ada juga macam tu, tuan-tuan. Nak sangat-sangat nak kata apa. Tapi boyfriend kita boleh ganti lain. Makwa kita boleh ganti lain. Tapi mak kita tak dapat ganti lain. Setiap yang mak buat, insya-Allah mak doakan kita. Mahal sangat doa mak ni tuan-tuan. Mahal sungguh.
Berjaya tak berjaya kita ni tengok mak doa mak. Minta apa benda pun kita nak buat, minta doa daripada mak. Dan makcik pun doa lah baik-baik. Walaupun anak tu menikah dua. Ni bila anak tu menikah dua, saya takkan ampun ke? Sabarlah makcik oi. Anak hang. Bukan orang lain, buat tenang. Ni hak cerita ni tak ada kena mengenai hidup dan mati. Ni cerita di Afrika ni tuan. Janganlah jadi macam itu. Dia buat kerja halal, menikah. Sebagai mak ni, pulanglah kat dia dah buat. Saya sebagai mak, saya doakan mudah-mudahan rumah tangga anak-anak saya, anak-anak menantu-menantu saya baik. Sudah. Ni tidak. Nak jadi macam si Tanggang. Betul si Tanggang tu jahat. Pergi jolok mak dia jatuh dalam laut. Betul. Tapi yang mak doa jadi batu tu pasal apa? Ya Allah, kalau betul lah si Tanggang itu anak aku. Kau jadikanlah dia batu. Batu sungguh. Tu cerita si Tanggang. Norma dia jadi mak. Ji Samsudin jadi Tanggang. Punya handsome Ji Samsudin tu. Dapat pula anak raja, Sarimah. Celawak lah. Balik ke kampung, orang kampung bagi tahu dekat mak Nomadiah ni, mak dia. Makcik, anak makcik dah balik. Dia dah jadi anak raja, makcik. Oh, orang tua tu seronok lah anak balik. Bawa sampan tengah laut, bawa pisang salai nak bagi anak makan. Tanggang, ini pisang salai kau nak, kata dia. Ini kegemaran kau nak. Sudah, aku tidak ada ibu. Mak aku dah mati. Pergi kau, pergi. Kanda, buruknya perempuan ini Kanda. Dia bukan mak Kanda, ini perempuan gila. Oh, dia panggil mak, dia gila. Dia suruh hulu balang dia jolok mak dia dengan kayu. Mak dia elok nak naik atas kapal, dijolok, jatuh tuan-tuan. Masa jatuh, rambut mak dia uban penuh. Bila bangun daripada laut, hitam rambut dia. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Tadi putih, kenapa hitam pula? Itulah make up tuan-tuan. Jadi nombor 1 dalam bab jodoh. Saya nak sebut lagi 10. Ada 11. Tapi masa dah tamat. Yang 11 lagi 10, lain tahun.